Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Syahrul dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pada petang yang indah ini, saya bersama rakan-rakan saya akan membentangkan sebuah tajuk iaitu puasa benteng diri. Sebelum kami memulakan pembentahan kami akan mengenalkan diri kami. Semua, Haifah dengan Aisyah saya, Hamzah dengan Alisha. Keistimewaan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Yang kedua, bulan untuk umat Islam berpuasa. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk berpuasa untuk menasihati orang miskin yang tak cukup makan, berlapar, dahaga setiap masa, untuk kita bersyukur dan tak berbazir makanan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya oleh itu sesiapa daripada kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Yang ketiga, bulan Ramadan ni terdapat malam Al-Qadar yang lebih baik pada 1000 bulan, iaitu bersamaan dengan 83 tahun. Macam lebih baiklah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maksud malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Seterusnya, maksud dan rukun puasa. Maksud puasa dari segi bahasa adalah menahan diri. Dari segi istilah pula, menahan diri daripada perkara membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga terbenam matahari mengikut syarat tertentu dan disertai niat puasa. Untuk hukum pula, puasa Ramadan wajib bagi setiap individu Muslim. Terdapat 3 syarat sah puasa. Pertama sekali, seseorang tersebut kena beragama Islam, mumayyiz dan tidak uzur syar'i. Contohnya macam haid atau nifas bagi seorang wanita dengan hitam sepanjang hari dan macam gila walaupun macam set je. Syarat wajib puasa pula, seorang tersebut perlulah menjadi seorang beragama Islam, baligh dan berakal. Seorang tersebut pula tidak uzur syar'i yang menghalang berpuasa. Contohnya macam haid atau nifas bagi seorang wanita, hitam sepanjang hari dan gila walaupun suka. Macam syarat sah puasa tadi kan. Dan last sekali, tidak uzur syar'i yang mengharuskan berbuka puasa. Contohnya macam musafir melebihi 2 marhala, sakit yang memudaratkan, contohlah macam gastrik ke, sakit sangat-sangat macam nak pingsan ke, okey, yang tu kalau bolehlah buka puasa. And then lastly, sakit yang tiada harapan sembuh ataupun orang tua. Sakit yang tak ada sembuh ni macam contohlah kanser ke, macam kanser kan kita kena makan ubat semua. Dan orang tua kan kadang-kadang dia pun macam terlalu lemah untuk berpuasa, dia pun macam tak boleh tahan, so dia pun macam bolehlah untuk berbuka puasa. Okay, dan rukun puasa, ada 2 rukun puasa. Satu, niat puasa. Lepas niatnya, nawaitu sawm and adai fardi syahri ramadani hazihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa pada hari esok di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Okey, rukun puasa tadi ada 2. Yang pertama adalah beritahu, yang kedua adalah tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. So hari ini kami memberitakan 9 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah murtad. Murtad ni macam masih dengan berpuasa, dia seorang orang Islam, tapi dalam diri dia ada niat untuk tukar agama. Contohnya agama Kristian ke dan lain-lain. Yang kedua, hitam sepanjang hari. Hitam sepanjang hari ni sebabkan sakit ataupun macam dia datang sekolah, lepas tu dia duduk dekat dalam padang yang dia hitam. Pasal ambulans ambil ke sampai hospital, dah buka puasa pun dia still tak bangun lagi. So puasa dia 2 hari tu batal. Yang ketiga adalah bersetubuh untuk
sama pasangan suami isteri, sama parents, ibu bapa, pakcik-pakcik. So dua-dua perempuan dengan lelaki tu puasa dia batal. So dia ada cara lah nanti nak menentukan puasa dia. Yang keempat adalah memasukkan satu ke dalam rongga yang terbuka. Contohnya hidung, telinga dengan mulut dan lain-lain lah. So yang paling obvious adalah mulut. Walaupun saya cakap, aku tak rasa pun makanan tu tak kenyang pun, tapi masukkan je untuk kenyangkan. So puasa dia tetap dibatalkan. Lepas tu yang kelima pula, muntah dengan sengaja. Contohnya dia sahur, lepas tu dah masuk zuhur, tiba-tiba dia rasa lapar sangat-sangat kan. Lepas tu dia pun terfikirlah, kalau muntah ni mesti dapat rasa-rasa sikit makanan tu. Lepas tu dia masuk ke samping, and then dia muntah. So yang dia dah membatalkan puasa dia. Lepas tu yang keenam pula kena akal. Kena akal ni untuk orang gila lah. Orang gila memang dia tak perlu berpuasa sebab puasa dia akan batal. Betul kan? Lepas tu keluar haid atau nifas. Yang ni selalu jadi dekat semua orang. Macam dia dah sahur, lepas tu pergi sekolah, dia puasa. Setengah hari dah ni. Terus dia tiba-tiba terbersin ke terbatuk, and dia dapat tahu yang dia datang haid. Lepas tu dia punya puasa tu dah batal. So dia tak boleh sambung lah. Kalau dia sambung tu tak ada function pun sambung sebab dah batal lah kan. Lepas tu yang yang ke-8 mengeluarkan air manis secara tidak sengaja. Yang ni selalunya lelaki, perempuan pun sama jugalah. So yang ni kalau macam masa kita tengah berpuasa tu, manusia kan tak boleh menahan nafsu. So dia keluarkan air manis dia, and then dari situ puasa dia dah batal. Kalau keluar je air manis tu, puasa batal, dia tak boleh sambung. Dia berdosa sekali. Lepas tu yang paling semua orang tahu, puasa kan tak boleh makan minum. So mestilah makan minum pun puasa. Sekarang kita belajar sama perkara makruh puasa. Terdapat 5 perkara yang memaklumkan puasa kita. Yang pertama, tidur berlebihan waktu siang masa puasa. Terus kedua, berbuka mengeluarkan darah kotor dari badan kita. Lepas tu yang ketiga, melewatkan waktu berbuka. Itu akan memaklumkan puasa kita lah. Lepas tu mandi wajib selepas terbit fajar. Lepas tu dia nombor 5, merasa makanan dengan lidah. Kerana orang yang merasa makanan dengan lidah ni orang yang nak masak lah untuk berbuka kan. Orang tu masak tu restoran tu untuk orang berbuka. Kita nak rasa lah cukup garam ke tak cukup garam. Selain itu perkara sunat puasa. Terdapat 3 perkara sunat puasa. Yang pertama, ketika bersahur. Ketika bersahur, kita bersahur dah. Dengan melewatkan waktu sahur. Kalau melewatkan waktu sahur ni sunat. Contohnya 30 minit awal tu boleh puasa lagi, boleh bersahur lagi. Lepas tu mandi wajib sebelum fajar, buka berjunub tu start suci dari hadas besar lagi. Lepas tu kedua, ketika berbuka kita kena bersegera berbuka, cepat-cepatlah berbuka. Lepas tu mendahulukan makanan manis, kurma ke, kuih-kuih ke. Lepas tu kena baca doa berbuka puasa. Lepas tu kita kena undang orang lain berbuka puasa walau dengan berbuka rumah. Ketiga, ibadat waktu siang dan malam. Membaca Al-Quran, lepas tu ada berzikir, berselawat, berdoa. Lepas tu banyakkan bersedekah, beribadah di masjid tu, beribadat kat masjid. Lepas tu solat tarawih dengan solat witir pada waktu malam di masjid. Lepas tu belakang ni banyak orang suka berempat, berbohong, Sekarang nak cakap pasal jenis puasa pula. Kita ada 4 jenis puasa. Terus kita ada puasa wajib. Puasa wajib, dalam puasa wajib ni pula kita ada 4 lagi. So first puasa wajib, puasa waktu bulan Ramadan. Puasa waktu bulan Ramadan ni macam bulan Ramadan, macam semua orang yang biasa puasa waktu bulan Ramadan. Yang ni wajib. Second ada puasa qada pula. Macam waktu bulan puasa bulan Ramadan tu, kalau kita ditinggal macam kita pergi hospital ke, biasa doktor kata kita kena makan ubat juga. So kita kena makan ubat, so kita tak puasa waktu tu, so kita kena follow. Itu wajib. Lepas tu ada puasa nazar. Kalau kita janji dengan Allah yang nak kami. Contoh macam aku buat salah, masa balik tu aku macam janji, kalau balik ni ayah aku tak marah aku puasa. Lepas tu tidak balik-balik tu ayah aku tak marah dia. So dia pun kena puasa wajib, puasa sebab dia janji. Lepas tu ada puasa kafarah. Kafarah tu macam dia cakap tadi, puasa kafarah tu dia macam bila waktu bulan puasa suami isteri dia buat persetubuhan. Untuk lelaki dia kena puasa kafarah. Macam dia kena puasa kafarah, dia kena ganti 2 bulan berturut-turut.
untuk lelaki je. Lepas tu kita ada puasa sunat. Puasa sunat tu yang macam selalu buat waktu hari Isnin dengan Khamis. And then kita ada puasa selang sehari, iaitu ikut puasa Nabi Daud. Puasa Arafah. Puasa Arafah tu macam kita boleh puasa sunat waktu 9 Zulhijjah, which is nama dia puasa Arafah. So macam orang pergi berhijrah dekat Mekah, kita boleh puasa dekat sini. Jadi kita ada puasa Tasu'a dengan puasa Ashura. Ashura tu waktu 10 Muharram. So puasa Tasu'a waktu 10 Muharram. Ini puasa sunat. So kalau kita nak buat, kita dapat pahala. Kalau kita tak buat pun tak dapat apa. And then kita ada puasa hari putih. Puasa hari putih tu, hari 3 tu waktu bulan melambang. So kita boleh buat puasa hari putih. Kita boleh buat pada 13, 14 dan 15 setiap bulan. Nanti dalam bulan Zulhijjah tak silap boleh buat 14 dan 15. And then kita ada puasa 6 hari pada waktu bulan Syawal lepas Aidilfitri. So macam waktu Aidilfitri, kan bulan Syawal kan kita Aidilfitri kan. So lepas hari raya Aidilfitri tu, kita boleh buat puasa 6 hari tu. Kita dapat pahala lah. And then kita ada puasa makruh. Puasa makruh dia ada 4. First puasa hari Jumaat, makruh. Kita makruh puasa hari Jumaat, Sabtu, Ahad dengan yang satu puasa sepanjang tahun. Kita makruh untuk puasa sepanjang tahun. Makruh tu bila kita tinggal dapat pahala, dan bila kita buat tak dapat apa. Jadi kita ada puasa haram. Puasa haram ni berdosa, dapat pahala. First, kita haram untuk puasa waktu first day Syawal atau hari raya Aidilfitri. Kita haram puasa dengan hari raya Aidiladha. Second, kita haram puasa hari Tashrik. Dan kita haram puasa pada 30 Sya'ban juga, which is one day before puasa Ramadan. Golongan yang diharuskan untuk berpuasa. So golongan yang diharuskan untuk berpuasa ni ada 3. So yang pertama adalah musafir yang diharuskan oleh syarak. Yang kedua adalah orang yang mempunyai penyakit. Yang ketiga adalah orang tua yang tak mampu untuk berpuasa. So yang pertama ni adalah musafir yang diharuskan oleh syarak. Contohnya macam ibu. So macam ibu kan dia kena bagi susu dekat bayi. So kalau dia tak bagi susu kat bayi tu, dia nak bagi susu kat bayi tu dia kena berikan tenaga. So dia pergi makan dulu untuk bagi susu kat bayi tu. Dia nak pergi tengok, lepas tu tak boleh bagi susu tau. Lepas tu ibu yang mengandung. Ibu yang mengandung kan kena makan. Kalau tak makan nanti bayi tak boleh tak makan kan. So dia dah boleh mendaratkan kesihatan ibu tu dengan bayi tu juga. Lepas tu yang kedua pula, orang yang sakit. Orang yang sakit ni contoh yang sakit macam gastrik ke, ada ulcer dalam perut. Dia kena juga makan, dia kena juga minum. So at least dia kena minum juga. So dia diharuskan untuk buka puasa. Sebab kalau dia tak minum makan, dia punya kesihatan dia jadi gaji betul. Lepas tu yang ketiga, orang tua yang tak larat. Orang satu orang tua yang penyakit dia juga. Kalau orang tua macam Nana cakap, orang tua kan rumah. So kalau orang tua yang bekerja yang berat-berat ni macam berabuk ke, macam bekerja kayu ke, so dia kena buka puasa. Sebab kalau dia tak buka puasa nanti dia penat, dia boleh jatuh sakit. So dia dah boleh memudaratkan dia punya kesihatan. So dia diharuskan buka puasa. So masuk puasa kodok ni masuk bilik. Waktu bulan puasa bulan Ramadan, kita tak puasa, kita ganti. Kita kena mengganti hari puasa Ramadan atau setiap hari kita puasa. Video pula untuk yang tak mampu nak kodok ni, macam yang sakit, tak nak kodok, dia boleh bayar video. Untuk bayar video ni kita bagi makan dekat orang yang fakir dan miskin. Orang yang kecil dia boleh bayar. So cara kita nak buat video ni, kita perlukan secukup makanan daripada asasi sesebuah negara. Contohnya untuk negara Malaysia, so makanan dalam negara Malaysia tu kena secukup. So satu cukup makanan bersamaan dengan nasi secukup 5 gram untuk sekali tak puasa. Katakan kalau macam dia 7 hari dia tak puasa, dia tinggal puasa, so 7 hari tu, so dia kena bayar 7 kali lah, cukup 7 kali. So kena kali 7 lah. Kalau nak tahu berapa gram, 675 gram kali 7. So banyak tu lah yang ada minat orang yang miskin. Untuk kafaran ni denda yang dikenakan kepada suami yang telah membatalkan puasa pada bulan Ramadan kerana melakukan bersentuhan iaitu jima. Terdapat beberapa denda yang dikenakan oleh suami. Yang pertama, dia hendak memerdekakan seorang hamba. Kalau dia tak mampu, dia boleh berpuasa sebanyak 2 bulan secara berturut-turut. Dia tak boleh 1 hari puasa, 2 hari tak puasa, tak boleh lah.
Yang ketiga, dia kena memberi makanan kepada 60 orang miskin dengan kadar secupak seorang. Yang tadi kami kata tu, secupak tu macam satu secupak tu 670 gram. Seterusnya orang yang wajib ganti puasa ni macam orang yang musafir yang diharuskan syarak, orang yang ditimpa sakit macam hari tu sakit lepas tu dia kena ganti puasa. Lepas tu wanita yang ada haid kan lepas dah habis haid tu kena ganti puasa. Lepas tu ibu yang mengandung macam kami dah cakap kan dia kena bayar susu untuk anak dia. So dia kena tak boleh puasa masa hari tu, so nanti dia kena ganti. Dan untuk wajib fidyah pula pesakit yang tak ada akal untuk sembuh macam kanser kan dia tak boleh puasa. Lepas tu orang tua pun kena makan ubat sebab tak boleh puasa. Orang yang meninggal dunia setelah sempat qada puasa jika tidak diqada oleh warisnya. Untuk wajib qada dan fidyah pula macam kami dah cakap, ibu yang mengandung kena makan untuk bagi susu ke anak dia. So dia kena qada dengan fidyah dan tidak qada puasa tanpa keuzuran sehingga masuk Ramadan berikutnya. Untuk wajib qada dan kafarah juga contohnya ialah untuk suami yang melakukan persetubuhan pada Ramadan yang membatalkan puasa, dia kena qada dan kafarah. Untuk puasa pula menambah ketaatan kepada Allah kerana melaksanakan ibadat dan mengurangkan maksiat, menjaga kesihatan badan dan melihatkan sistem pencernaan dan mengatur daya seimbang, dapat mengurangkan pembelanjaan makanan dan minuman pada siang hari. So kalau puasa ni macam menjimatkan duit tau. Melahirkan sifat mahabbah dan belas ihsan kepada golongan fakir miskin. Masa kita dapat rasa lah bagi orang miskin macam tak dapat makan semua. Nak explain pasal kelebihan puasa dan sudut saya. So, puasa sekarang bukannya untuk kita rasa kesusahan jadi orang susah je. Puasa juga ada banyak kelebihan dalam sudut saya. First, kalau kita puasa, kita akan stop makan. So kita punya proses dalam ni, dia pun akan stop macam nak proses kita punya badan semua. So dia dapat cucikan kita punya sisa toksin dengan kita punya racun dalam badan. And then puasa juga kita dapat menyembuhkan kita punya sakit. Contoh bila kita ada sakit asma ke, sakit susah tidur ke, kita dapat mencepatkan ataupun dapat sembuh dari kita penyakit. Dan satu, kalau kita macam yang cakap tadi, bila kita lambatkan kita punya macam terlambat lah, macam kita melambatkan kita punya sahur, kita dapat mengelakkan risiko kegemukan, kita dapat elakkan diri kita daripada gemuk, sakit jantung, rasa ada kencing manis dan sebagainya. Lepas tu, and then masa kurma mungkin kita digalakkan makan kurma waktu tentu puasa. Tapi kalau tak tahu, dalam kurma sebenarnya ada satu gula tu yang senang badan kita nak serap. So dalam kurma ada glucose, fructose dengan 23 jenis amino acid yang dekat boleh tak ada boleh. So yang ni nak kena lihat. Tepuk tangan kalau itu.